Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah bersama langsung dari studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini penghulu segala hari Jumaat yang sangat mulia. Kita bersiaran sepanjang masa insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pada petang ini yang cukup berbahagia, kita terima ramai yang nak jadi penonton di studio, dan alhamdulillah pada petang ini kita terima satu rombongan daripada Pertubuhan Bina Insan, bukan Bina Badan ya, Bina Insan JKK Kampung Simpang Kalang, Raub Pahang. Assalamualaikum semua. Jauh tu Raub Pahang datang ke sini. Jadi perempuan, anda di rumah di mana saja bolehlah hubungi kami kalau berminat untuk jadi penonton. Dan untuk makluman anda semua, pada petang ini kita akan bercerita, berbincang, mengupas satu topik yang memang sangat-sangat penting yang berkaitan dengan sembahyang kita. Apatah lagi kadang-kadang kita ni ada masa kita uzur, ada masa kita sakit, ada masa kita takut, ada masa kita susah. Sebab itu kita boleh tajuk kita solat ketika susah. Ni kadang-kadang di Kelantan dia kalau sebut susah ni tak ada duit. Susah saya tak ada duit. Bukan solat ketika tak ada duit ya. Solat ketika dalam keadaan kita masyakkah, ada halangan-halangan menyebabkan kita tak mampu solat seperti biasa. Nanti kita bincang siapa yang akan mengupasnya, bukan saya selayaknya, tetapi kita sudah ada panel kita yang telah kita undang khas ke studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini, yang berbahagia tak lain tak bukan yang sentiasa bersama dengan kita. Yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman, Pegawai Eksekutif Unit Dakwah Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan bersama Ustaz juga pada petang ini temannya yang akan menjadi makmum ke, menjadi model ke, yang akan bersama dengan kita, yang akan tunjukkan demo solat ketika susah, ketika sakit, ketika uzur, ialah yang bahagia Ustaz Izzuddin bin Syith. Nama seorang Nabi tu Syith tu, Izzuddin bin Syith. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Orangnya senyum je, cantik senyumannya, manis. Jadi itulah semanis Al-Kuliah pada petang ini. Kita teruskan soalan pertama Ustaz tentang solat ketika susah. Apapun kalau anda di rumah ada kemusykilan, ada masalah yang memang anda betul-betul susah sekarang, hubungi kami dengan email ataupun SMS, ceritakan masalah anda, kami akan baca yang sesuai dengan tajuk kita, dan barangkali anda bertuah untuk mendapat buku pustaka salam pada petang ini. Apapun Ustaz, boleh kita cerita tentang solat ketika susah ni, boleh tak Ustaz ceritakan sikit tentang istilah fiqahnya, istilah syaraknya, macam mana solat ketika susah, Nabi pernah buat ke tidak, sahabat-sahabat pernah berlaku ke zaman mereka solat ketika susah. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man sara ala nahjihi wa wala. Amma ba', fa inna afdalal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala alaihi salatu wassalam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang dirahmati Allah, dan juga tidak lupa penonton di studio daripada Pertubuhan Bina Insan JKKK Kampung Simpang Kalang, Raub Pahang, sahabat saya Izzuddin, dan juga muslimin muslimat penonton di rumah dan di mana-mana saja anda berada yang dirahmati Allah. Soalan yang kita utarakan sebentar tadi, bahawasanya istilah-istilah fiqah yang berkaitan dengan salat ketika susah, ataupun disebut as-salah 'indal masyaqqah, solat ketika ada masyakkah. Jadi bila kita tengok dalam hal ini, ingin saya memetik satu kata-kata daripada Ibn Arabi yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya solat ini diperlakukan, didirikan dan dilakukan setiap masa, dipelihara dalam setiap keadaan. Sama ada dalam keadaan kita sehat, itu terutamanya. Yang kedua, keadaan kita sakit. Yang ketiga, keadaan kita bermukim ataupun duduk saja-saja, tak buat apa, duduk di rumah, ataupun keadaan bermusafir, ataupun ketika kuat dan ketika lemah, ketika takut dan ketika aman. Kewajipan solat tidak sekali-kali akan gugur daripada mukallaf dengan apa keadaan sekalipun, dan kefarduannya tidak terjejas walau sedikit pun.
Ini adalah kepentingan dan betapa besarnya fardu salat itu sendiri, dan kita tahu as-salah itu dari sudut bahasanya yang kita sebut sebagai ad-du'a bil khair, doa kepada sesuatu kebaikan. Itu maksud dari sudut bahasa. Sesuai dengan firman Allah Taala, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Hendaklah kamu berdoa kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata bila mana mereka bayar zakat, maka doa kamu itu menjadi satu ketenangan bagi mereka. Baik, yang kedua, solat itu kita tahu istilahnya setiap perbuatan, perkataan yang tertentu, yang khas, yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Dan inilah yang dimaksudkan dengan solat. Adapun perkataan masyaqqah yang menjadi perbincangan kita pada petang ini, ada dua maksudnya. Pertama sekali disebut masyaqqah dengan kalimah asalnya asyiqqu, iaitu bahagian ataupun dia panggil nisfu syai', sebahagian daripada sesuatu. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Maknanya itu syirk. Tapi dalam istilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini ialah yang bermula daripada ruwat asyaqqu, iaitu sesuatu yang disebut sebagai kesusahan ataupun sa'bah. Satu benda yang memang menjadi kesusahan dan kepayahan. Jadi masyaqqah, susah, payah, itu adalah keadaan hidup manusia yang kadang-kadang manusia tidak dapat menolak masyaqqah ini dalam kehidupan mereka. Dan masyaqqah ini pula disebut dalam beberapa istilahnya yang mengharuskan kita untuk ada beberapa perkara. Contohnya macam solat, kita katakan. Yang perbincangan kita pada hari ini solat. Satu jenis ibadah. Solat ini bila kita sebut dalam apa jua perkara, apa jua keadaan, Ibn Arabi sebut tadi, susah ke senang ke apa sebagainya, wajib dilaksanakan. Jadi kita nak faham apakah jenis-jenis masyaqqah, jenis-jenis kesusahan yang mengharuskan kita untuk ada sedikit keringanan dalam melaksanakan solat. Solat wajib, tetapi dia ada berubah bentuknya. Sama ada bentuk itu berubah secara total, ataupun gugur kewajipan, ataupun bentuk itu dia bertukar bentuk kepada sesuatu yang lain, ataupun digantikan dengan sesuatu yang lain. Itu dipanggil anwa'ur rukhas, ataupun jenis-jenis rukhsah. Jadi kita nak faham apakah masyaqqah yang terbabit dalam kehidupan kita. Pertama sekali kita sebut sebagai darurah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam kaedahnya menyebutkan darurah akan mengharuskan perkara yang terlarang. Itu yang pertama. Yang kedua disebut masyaqqah as-safar, iaitu masyaqqah ketika bermusafir. Kepayahan dan kesusahan ketika bermusafir. Jadi tuan-tuan yang berada di studio datang daripada Rauk Pahang jauh ni, musafir masyaqqah dengan naik bahnya, dengan nak kumpul orangnya lambat macam-macam. Masyaqqah, kepayahan. Jadi kepayahan itu akan menyebabkan berlaku beberapa perubahan yang valid ataupun yang sah dari sudut syarak. Yang ketiga, kepayahan yang disebut ketika al-marad, iaitu sakit. Manusia kadang-kadang sakit dan kadang-kadang sihat. Dan bila kita sakit, dalam keadaan tubuh badan kita tidak selesa, tubuh badan kita merana, tubuh badan kita menderita, maka dalam masa yang sama kita nak mentaati Allah dalam bentuk yang macam mana. Kemudian masyaqqah disebut al-ikrah, secara paksa. Bagaimana kita kena paksa pada waktu itu. Mungkin perkara ni dalam zaman-zaman sekarang ni ada berlaku, tetapi tidaklah begitu meluas kepada masyarakat keseluruhan dari sudut paksaan. Mungkin kena paksa keluar Islam dan sebagainya. Kemudian masyaqqah kerana al-khawfus syadid, kerana takut. Contohnya kita pergi perang. Berperang, waktu itu ketakutan, berhadapan dengan musuh dan sebagainya, maka dipanggil masyaqqah peperangan ataupun ketakutan. Dan yang seterusnya disebut sebagai umumul balwa, iaitu sesuatu yang menjadi disebut oleh istilah ulama sebagai syuyu'ul bala, benda yang kesusahan yang mengumumkan semua orang. Maknanya kesusahan ini semua orang merasakan dan susah untuk semua orang menghadapi perkara itu dan kesusahan itu. Maka inilah beberapa jenis masyaqqah yang kita ada ataupun yang diberi keringanan ataupun kelonggaran oleh syarak apabila kita berhadapan dengannya dalam soal melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah istilah fiqh dari segi syaraknya tentang solat ketika susah. Jadi kadang-kadang kita sebut susah ni, ada orang sakit gaut Ustaz. Dia tak boleh berdiri lama. Ada orang dia sakit tulang belakang reput. Macam mana nak berdiri tak boleh, nak macam mana nak buat sembahyangnya Ustaz. Barangkali Ustaz boleh cerita dalam masa kita ringkas ni Ustaz. Cerita tentang demo, Ustaz tunjukkan cara ataupun demo solat ketika sakit. Macam mana agak-agaknya sakit yang boleh buka mata saja, sakit yang boleh bergerak.
sakit boleh mengiring. Jadi Ustaz boleh tunjuk Ustaz, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Dan untuk ini saya minta sahabat saya lah, persilakan sahabat saya untuk datang dan menunjukkan solat ketika sakit. Baik. Dalam keadaan kita contohnya sakit gout, ya, kita ambil lah sakit gout tadi. Dalam keadaan di mana kita tidak boleh berdiri lama. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau kita solat dalam keadaan kita ni mampu berdiri seketika, maka wajib, ya, saya ulangi, ya, ini selalu berlaku dalam masyarakat kita, di mana mereka terus duduk dalam sembahyang. Mentang-mentang dah boleh duduk, dia duduk daripada awal sampai ke sudah. Maknanya dalam hal ni kita kena tengok keadaan kita. Kalau kita orang yang mampu berjalan daripada rumah datang ke masjid ataupun sebagainya, maka kita dianggap boleh berdiri. Tetapi persoalannya berdiri lama ataupun sekejap. Baik, kes yang pertama saya ambil, dia mampu berdiri. Maka dia hendaklah solat dalam keadaan yang pertama berdiri dulu. Takbiratul ihram, mulakan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian sesudah takbiratul ihram itu, kalau dia berasa tak mampu lagi untuk duduk, untuk berdiri, maka dia terus duduk. Okey, jadi duduk dalam keadaan yang pertama dimudahkan ataupun dalam keadaan pertama hierarki selepas daripada berdiri adalah duduk dalam keadaan kita duduk tahiyat ataupun duduk antara dua sujud. Dipersilakan. Tengok, ya. Ini keadaan yang pertama. Kalau tak mampu dalam keadaan ini, baru kita berpindah kepada duduk atas kerusi. Itu contohnya. Okey. Jadi, baik, kita solat dalam keadaan ini, berada dalam keadaan solat, dan apabila sampai kepada posisi rukuk, kita mengangkat takbir seperti biasa, Allahu akbar. Kemudian kita tundukkan sedikit badan kita dalam sekadar yang orang kata apa, melebihi keadaan kita duduk berdiri tadi. Ini keadaan dalam posisi rukuk. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan kita sujud sekiranya boleh sujud. Okey, baik, kita sujud. Allahu akbar. Baik. Kemudian kita duduk dalam keadaan bangun balik, duduk antara dua sujud dan sempurnakan sembahyang. Dan apabila naik, contohnya rakaat kedua dalam sembahyang, bila naik rakaat kedua, maka terus saja dalam keadaan duduk begini. Okey, tapi sekiranya dia tak mampu nak sujud. Kadang-kadang ada orang sakit tak boleh nak sujud. Sakit perut misalnya. Tapi kalau perut besar tu tak boleh nak kata alasan lagi tu. Maknanya aku sakit sangat, tak boleh nak. Mungkin sakit kepala, tak larat nak sujud, tak boleh sujud lama, mungkin dia darah naik ke kepala, dia boleh pengsan sebagainya. Maka apa cara dia buat? Yang pertama sekali kita tengok posisi rukuk tadi. Kita cuba tengok posisi rukuk. Okey. Kemudian posisi sujud adalah lebih sedikit daripada itu. Turun sikit lagi. Okey. Maknanya posisi sujud adalah melebihi posisi rukuk. Dan bila duduk antara dua sujud, bangun balik duduk dalam keadaan biasa. Kemudian begitulah keadaan seterusnya. Dan jika tidak mampu juga, orang kata perlu ke bawa benda di depan untuk kita sujud, tak perlu. Maknanya tak perlu. Tak perlu bawa rehal apa sebagainya, tak perlu. Maknanya kalau tak mampu nak sujud, itu keadaan yang kedua. Maknanya sujudnya melebihi sikit pada posisi rukuk tadi. Dan kalau tak mampu juga, barulah isyaratkan dengan mata. Maknanya isyarat dengan mata. Maknanya kedip sekali untuk rukuk ataupun kedip berkali-kali untuk sujud ataupun lama sikit, tutup mata lama sikit untuk sujud, dan menggambarkan pada waktu itu kita mengisyaratkan, seolah-olah mengisyaratkan perbuatan sujud kita itu. Jadi ini kriteria solat ketika mana kalau kita berada dalam keadaan sakit, sampai sakit belakang, kaki dan sebagainya, untuk kita melaksanakan solat pada keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah tuan-tuan puan-puan antara demo yang ditunjukkan tentang solat ketika susah, terutamanya ketika sakit. Banyak lagi demo kita akan tunjukkan kepada anda semua. Apa kata kalau kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini, insya-Allah. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami Al-Kuliah pada petang ini secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 tentang solat ketika susah. Ini sangat penting sebab kita tidak sentiasa sihat. Ada masa-masa ada halangannya, sakit, masuk hospital, dan ketika itu tetap solat. So sekarang ni Ustaz, kita dah bincang tadi tentang solat dalam keadaan orang gaut ke, orang yang tidak boleh nak sujud sebab mungkin pitam dan sebagainya.
barangkali boleh Ustaz cerita yang barangkali yang lihat di hospital sekarang ni Ustaz, yang tengah berada dalam atas bed, atas katil tu, macam mana aku nak solat ni Ustaz, dia kata. Jadi macam mana Ustaz mereka nak solat ketika baring atas katil ni? Macam mana ya? Kiblat pun nak cari pun payah kiblat, sebab bukan kat hotel. Hotel dia ada arah tunjuk kiblat kan. Di hospital tak ada. Jadi bila minta tolong Ustaz ceritakan demo macam mana Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi, para penonton dirahmati Allah. Bila kita sakit, contohnya duduk di dalam hospital ataupun duduk di rumah, perkara pertama yang saya suka mengingatkan di sini, perkara yang pertama ialah tanggungjawab doktor dan juga jururawat. Bukan jerawat, tapi jururawat ya. Doktor dan jururawat yang Muslim lah terutamanya. Kalau yang bukan Muslim, ingatkan kita malu kita tuan-tuan. Yang pertama sekali Muslim. Yang Muslim, ingatkan dan pastikan kedudukan katil-katil pesakit kalau boleh terus menghadap kiblat. Itu yang cantik lah. Itu yang paling cantik. Maknanya kedudukan katil terus menghadap kiblat dan pesakit-pesakit diberi ruang ataupun diberi kemudahan untuk mereka ini melaksanakan ibadah dan ada pembantunya. Dan bila ada pembantunya dekat situ, barulah cantik ibadah kita tu, barulah cantiklah perkara-perkara yang dibuatkan, maknanya waktu kita salat itu. Baik, untuk kita memudahkan kita nampak bagaimana salat dalam keadaan baring. Dia ada dua keadaan. Pertama sekali, sekiranya katil itu dihadapkan ke hadapan, maknanya kaki kita berhadap dengan kiblat, berhadapan dengan arah kiblat. Okey, itu yang pertamalah. Kalau dapat cari arah kiblat dan dapat arahkan katil kepada arah kiblat, kita arahkan. Kalau boleh hospital tu dibina terus menghadap kiblat, lagi cantik. Itu lagi best, lagi bagus. Ini pun kadang-kadang katil dah ke tepi dah, macam mana penyusunan kan. Tak apa, kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah. Katakanlah katil itu mengarah kiblat. Contoh kita tengok demo di sini ya. Katalah katil itu menghadap ataupun menghala ke arah kiblat. Maka bila pesakit itu dalam keadaan baring, kita minta Ustaz Izzuddin kita baring. Okey, dalam keadaan berbaring contohnya. Okey. Maka waktu dia kalau boleh ditinggikan sedikit kepala. Kita pun tak bawa bantal pada hari ini. Kita tinggikan sikit kepala. Kepala tu ditinggikan untuk seolah-olah nak menghadap muka kita ke arah kiblat. Kemudian kita angkat takbir seperti biasa. Allahu Akbar. Dan letak di tangan kita di tempat yang kita letakkan sewaktu kita qiyam. Dan seolah-olah dalam keadaan ini kita berada dalam keadaan qiyam, ya, keadaan berdiri ketika salat. Jadi waktu ini perlu tak kita berdiri? Tak perlulah, sebab kebiasaan orang yang duduk atas katil ni bedridden dia panggil. Duduk atas katil ni memang akan duduk sentiasa dekat atas katil. Dia tak boleh bangun, tak boleh apa. Tapi kalau dia jenis yang masuk sekejap-sekejap, tekanan darah tinggi sikit, dia boleh bangun, maka dia kena bangunlah. Tapi kalau dalam kes tak boleh bangun langsung ni, duduk atas katil, beginilah keadaannya. Baik. Kemudian untuk posisi rukuk. Okey, untuk posisi rukuk, dia akan mengangkat sedikit kepala dan menundukkan sikit ke depan, gitu. Ini dalam keadaan kalau dia mampu. Okey. Kemudian dalam posisi sujud juga dia akan terus angkat sikit muka lagi dan mengisyaratkan pada waktu itu seolah-olah dia sedang sujud. Maknanya dia sedang sujud. Kalaulah tak mampu dia nak buat begitu, maknanya dia hanya menggerakkan kepalanya sahaja. Maknanya kepalanya itu dia gerak sikit ke depan untuk rukuk, sedikit lagi untuk sujud. Dia tak perlu gerak sampai dengan badan-badan sekali. Kecuali kalau dia mampu untuk bangun, maka dia bangunlah. Dia bangun berada dalam keadaan duduk sebentar tadi. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan ini, contohnya waktu dia nak tahiyat. Okey, waktu dia nak tahiyat, dia hanya perlu meletakkan tangan begitu dan dia gerakkan sebagai mana dalam keadaan kita bertahiyat waktu kita membaca tahiyat dan memberi salam ke kanan dan kiri macam biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini posisi kalau kita berhadap kepada kiblat. Dan sekiranya posisi itu dalam keadaan kita mengiring. Okey, kita minta ustaz kita mengiring sikit. Okey. Okey, dalam keadaan mengiring, juga dalam keadaan yang sama. Maknanya bila kita mengiring ni, posisi kita mengarahkan muka kita ke kiblat. Maknanya katil kita tu mengarahkan ke kiblat. Juga dalam keadaan yang sama kita angkat takbir Allahu Akbar. Okey, letakkan di posisi qiyam. Okey, maka ini dalam keadaan posisi qiyam dan begitu juga kita gerakkan kepala ketika mana kita nak rukuk sedikit, kemudian sujud sikit lagi.
Okey, maknanya begitu keadaannya. Kalau tak mampu, kita isyaratkan hanya terus dengan mata, ataupun tak mampu juga mata tak boleh bergerak. Ini kes sakit betul ni. Maknanya mata pun tak boleh bergerak ni. Kita bayanglah sembahyang kita dalam bentuk-bentuk yang kita membayangkan kita sedang melakukan solat. Ini keadaan apabila pesakit berada dalam keadaan terbaring ataupun terlentang. Wallahu a'lam, Ustaz. Okey Ustaz, ini kita dah cerita tentang solat orang sakit. Ada satu lagi dipanggil solat ketika susah Ustaz. Ini ketika dalam perang lah. Baik. Ataupun dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Jadi barangkali Ustaz boleh cerita tentang solat, disebut solat khauf. Dalam kitab fiqh memang ada solat khauf tu. Solat dalam keadaan takut. Jadi apa sebenarnya solat takut ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Perkara ni kita belajar dalam kitab fiqh, dan sebenarnya bila kita tak rajin pergi perang dan tak rajin pula duduk dalam tahan takut, maka perkara ni jangan-jangan kita buat. Barangkali tentera-tentera kita lah yang berjuang mempertahankan negara ni mungkin tahu dan mungkin pernah mempraktikkan. Baik, dalam hal ini saya minta lagi seorang untuk menunjukkan demo sebelum kita nak tunjukkan demo nanti. Baik, yang pertama sekali kita terang dulu apakah solat khauf. Solat khauf ni, bila kita sebut tentang solat khauf, ia sangat berkaitan dengan waktu kita sedang berada dalam keadaan ketakutan. Bukan ketakutan yang biasa, bukan ketakutan yang disebut sebagai ketakutan yang simple-simple tu, macam kita kata nak keluar rumah takut anjing, itu bukan solat khauf namanya. Ataupun nak keluar bagaimana takut ada ni, takut tidak. Solat khauf biasanya berkait dengan peperangan. Dan pada waktu itu solat khauf ataupun solat ketika takut diistilahkan, kalau kita boleh baca dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Ta'ala cerita secara detail bagaimana solat khauf ini, dan Nabi SAW sendiri melakukan sebagaimana dalam riwayat dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i menceritakan ada 16 cara, tapi kita tak sempat nak demo 16 ni. 16 cara, kebanyakannya diriwayatkan dalam riwayat Abu Daud dan Muslim, dan juga Ibn Hibban meriwayatkan hadis-hadis tentang solat khauf ini. Dan saya boleh pecahkan, Nabi SAW ini semayang pada beberapa jenis peperangan. Contohnya Batun Nakhl, peperangan Dhatul Riqa' dan peperangan Usfan. Ada 3 yang disebut dalam sirah Nabi SAW, yang mana Nabi semayang dalam solat khauf ini. Baik, untuk menunjukkan demo, dia ada 2 keadaan peperangan. Pertama sekali, peperangan dalam keadaan belum lagi meletus. Peperangan tak mula lagi, tak start lagi. Baru nak prepare, baru nak susun tentera. Baik, soalat dalam keadaan ni dia ada 2 keadaan. Baik, dengan untuk demo ni saya nak minta seorang lagi daripada tamu kita kat studio untuk menjadi makmum ketika mana solat khauf ni. Dipersilakan. Okey, minta Ustaz Izzuddin bangun dalam keadaan menjadi imam, posisi menjadi imam. Kita tengok. Ustaz Izzuddin depan sikit. Ke depan sikit. Okey, yang belakang ni di belakang. Contohnya solat dalam keadaan khauf yang pertama. Situasi pertama, musuh berada di hadapan ataupun musuh berada di bahagian kiblat. Musuh duduk di arah kiblat. Ini kita menghadap musuh arah kiblat. Jadi dalam keadaan ni baru start baru nak pasang kemah, baru cerita begitu. Solatnya berada dalam keadaan begini. Baik. Imam mengangkat takbir untuk solat untuk takbiratul ihram bagi rakaat yang pertama. Angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh makmum yang di belakang. Kita andaikan di belakang saudara kita ni, tuan kita ni, ada lagi makmum di belakangnya, iaitu saf kedua. Maka saf naklah dibuat sama ada 2, 4, 6 ataupun seterusnya, supaya nak kira nak mudah bilangan. Baik. Apabila imam rukuk, kita minta rukuk, Allahu Akbar. Imam rukuk. Yang saf pertama ni akan turut rukuk bersama imam. Dan bila kita andaikan ada lagi satu saf di belakang, iaitu saf kedua, saf di belakang ni dia berdiri dulu. Dia tak rukuk lagi. Kemudian imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud. Saya rasa tak perlulah sujud ni, maknanya sujud dan selesaikan rakaat pertama. Maka saf yang pertama tadi dia akan ikut selesai rakaat pertama, saf yang kedua masih lagi berdiri. Dan apabila imam bangun untuk rakaat kedua, maka pada waktu itu sami Allahu liman hamidah, yang lain belakang bangun, yang belakang tu akan menyempurnakan balik solat yang tertinggal tadi. Dia akan sempurna. Jadi yang depan ni ataupun yang saf pertama bersama imam ni akan tukar posisi. Maknanya tadi dia mengawal. Sekarang ni saf pertama pula yang mengawal. Sehinggalah mereka
bangun untuk bersama-sama balik dalam rakaat kedua ni, sama-sama dapat balik, kemudian diulangi proses tadi. Diulangi proses tadi sehinggalah selesai salat. Maka ini dalam keadaan yang pertama jika musuh berada di arah kiblat. Dan keadaan yang kedua jika musuh berada di luar kiblat. Jika musuh berada di luar kiblat ataupun musuh di mana-mana, musuh ni bertebaran kat mana-mana. Okey, keadaan yang kedua ialah dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan akan bertahan dulu di medan peperangan. Satu kumpulan lagi akan sembahyang. Contohnya kita sembahyang angkat takbir yang pertama, Allahu Akbar. Okey, selesaikan rakaat pertama, rukuk. Okey, kumpulan ni akan selesaikan rakaat pertama, Sami Allahu man hamidah, i'tidal. Okey, bila selesai rakaat pertama, kumpulan yang tadi ni akan bangun mufaraqah dan imam akan duduk dalam keadaan dia berdiri untuk menanti kedatangan kumpulan yang satu lagi. Maka dia akan sembahyang mufaraqah, lengkapkan rakaat kedua, bagi salam, dia keluar, dia pun bagi tahu tiba masa kamu sembahyang. Maka kumpulan yang bertahan tadi akan masuk balik, dan imam berada dalam keadaan posisi. Contohnya tuan kita ni dah pergi dan datang orang baru pula. Imam masih berada dalam rakaat yang kedua. Mereka angkat takbir, Allahu Akbar, ikut bersama dengan imam. Okey, imam rukuk. Kemudian i'tidal. Okey, kat sini saya minta kedua-duanya duduk dalam posisi duduk tahiyat. Okey, duduk tahiyat. Okey. Waktu ini yang menjadi perbezaannya. Dekat tahiyat ni, waktu imam sedang tahiyat, imam sekarang berada dalam rakaat kedua. Makmum berada dalam rakaat pertama. Jadi, makmum pada ketika ini akan sempurnakan, minta tuan di belakang bangun. Waktu imam tengah tahiyat, dia bangun dan dia sempurnakan rakaat yang kedua bagi dirinya dan sehingga sampai ke posisi tahiyat balik. Masuk balik tahiyat, duduk balik tuan, posisi tahiyat. Sampai posisi tahiyat dan imam pada waktu itu akan menghabiskan tahiyat, memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan makmum juga akan memberi salam, menghabiskan solat bersama dengan imam. Mungkin agak complicated sikit sebab kita tak rajin buat solat ni. Ada lagi satu keadaan ni tak boleh demo tuan-tuan. Sebab dia keadaan yang satu lagi tuan-tuan, farijalan aw rukbana, sama ada dalam keadaan berjalan ataupun sedang menunggang kuda ataupun melompat pun semayang pada waktu itu. Macam mana nak melompat? Saya tak minta lah ustaz-ustaz demo kita ni melompat waktu ni. Maknanya waktu lompat tu, waktu kita sedang berperang tu, cuma disyaratkan pada waktu itu oleh ulama, syaratnya jangan menjerit. Waktu kita semayang, waktu tu kita tengah menunggang kuda nak kejar musuh, masuk waktu kita semayang, tapi bukan dalam keadaan kita serang menjerit begitu. Tak. Keadaan kita semayang dan bacaan pada waktu itu bacaan semayang. Dan waktu kita berjalan, waktu kita sedang melompat menikam musuh dan sebagainya, itulah keadaan yang kedua disebut keadaan ketika peperangan berlaku. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah pentingnya solat. Dan yang saya nampaklah pentingnya solat berjemaah. Sampai dalam waktu peperangan pun dia ajar kita solat berjemaah tu. Dan ada cara-cara dan kaedahnya. Apa pun kita nak bagi peluang soalan kepada tetamu kita, Pertubuhan Bina Insan. Kalau ada soalan, silakan soalan pertama kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Baharudin Haji Zakaria. Ya, Haji. Soalan saya begini Ustaz. Bagaimanakah panduan solat di dalam hutan? Terutamanya ketika kita sesat, hilang arah ataupun waktu Ustaz. Okey, ini betul juga Ustaz. Ini untuk orang yang suka berburu ni. Jadi boleh tak Ustaz bagi panduan solat dalam hutan? Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali kalau mereka yang suka berburu, masuk dalam hutan dan sebagainya, mencari akar kayu dan sebagainya ataupun nak cari produk hutan, pertama sekali saya nasihatkan, buat persediaan untuk solat. Kadang-kadang ni orang ni tak buat persediaan untuk solat. Jadi kalau buat persediaan untuk solat mudah, dia bawa kompas ataupun disebut dalam istilahnya sebagai baitul ibrah, kompas tu, dan alatan untuk tentukan arah kiblat. Kalau yang ni senang. Dan yang kedua, jam tangan untuk tentukan waktu. Itu dua benda yang dia perlu. Kalau semua tak ada, memang tak ready langsung. Ini memang orang ni tak tahulah tiba-tiba masuk hutan dapat hidayah nak semayang. Maknanya dia harus berijtihad untuk tentukan arah kiblat. Dia boleh berijtihad pada waktu itu dan ijtihad ni adalah ijtihad yang dipanggil pada waktu itu sahaja. Ijtihad khusus pada waktu dia. Pada waktu itu dia boleh ijtihad untuk diri dia sahaja. Dia tak boleh pakai untuk semua orang. Tak boleh kata aku masuk dalam hutan hari itu aku kiblat arah ni. Tak boleh. Kerana dia tak boleh ajar orang. Dia pakai diri dia je. Pertama sekali caranya kita melihat arah matahari terbit dan arah matahari terbenam.
Dekat sini kita tahu bila arah matahari terbit, dia terbit dari arah timur. Kalau arah barat tu kiamat tu tuan-tuan. Arah timur, kemudian terbenam arah barat. Dekat sini kita boleh tentukan kiblat, iaitu kebiasaan arah kiblat secara rawak. Yang ini bukan secara tepat, secara biasa, secara rawak adalah berpaksi ke arah barat. Jadi dekat situ kita mengarahkan muka kita ke arah barat dengan mengistihadkan situlah arah kiblat. Aina kuntum fawallu fathamma wajhullah. Maknanya mana kamu duduk, kamu berhadapan dengan muka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktu malam, tadi siang. Kalau waktu malam, yang kedua, kita melihat kepada arah bintang qutbi ataupun disebut sebagai polaris yang tepat menunjukkan ke arah utara bumi. Yang ni kena mengaji ilmu astrologi lah tuan-tuan. Nak tahu insya-Allah. Jadi bila kita tengok dalam hal ini, kat sini kita boleh cari arah. Dekat sini kita boleh cari arah, tapi kena ada ilmu falak lah ataupun ilmu bintang. Jadi kita nak tengok bintang dekat mana, keadaan sebagainya, itu pada waktu malam. Kemudian kalau tak nampak langsung, maknanya duduk dalam hutan yang sangat gelap, hutan yang tebal, yang hutan yang memang kita masuk tu memang tak ada apa dah. Masuk dalam gua tu contohnya. Dalam keadaan itu, kita istihadlah ke mana-mana arah pun, dan ada satu lagi masalah untuk kita mencari waktu salat. Okey, kalau masalah untuk mencari waktu salat sebagaimana yang termaktub dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, hadis riwayat Muslim, ada waktu-waktunya. Contohnya kalau fajar, kita melihat kepada sinaran fajar di ufuk langit. Kemudian pada waktu zuhur kita melihat sekiranya bayang itu sudah sedikit, ada bayang tu, kalau bayang sama lagi dengan tubuh badan, belum masuk zuhur lagi. Bayang dah gelincir sikit, itu masuk zuhur. Kalau waktu asar, bila bayang kita menjadi 2 kali ganda daripada saiz kita. Waktu maghrib, bila kita nampak lembayung merah di langit, dan waktu isyak masuk bila lembayung merah semua sudah tidak ada, hanya ada kegelapan malam. Itu tanda untuk kita melihat waktu sembahyang. Dan jika tak nampak tanda-tanda ini, bolehlah berasaskan kepada waktu semasa dan berapa jam biasanya jarak antara waktu-waktu tersebut. Wallahu alam. Okey Ustaz, itulah tuan perempuan, solat ketika susah ataupun ketika sesat ataupun ketika dalam hutan ataupun di tengah lautan pun boleh kita guna pakai juga. Apa kata kalau kita berehat dulu, kita jumpa kembali selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل Okey Ustaz. Okey, masih. Khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain Muhammadun sayyidul. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua setia bersama dengan solat ketika susah dengan Al-Kuliah pada petang ini, dan kita teruskan lagi mengambil soalan-soalan daripada Pertubuhan Bina Insan daripada Raub Pahang pada petang ini. Kalau ada soalan, silakan soalan keduanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Siti Sakna binti Haji Muhammad Isa. Soalan saya, ayah saya sakit tenat, terlantar di katil dan sentiasa terkeluar najisnya. Solatnya bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Ini juga Ustaz yang berkaitan dengan orang yang ada beg air kencing tu. Itu juga yang berkaitan dengan najis juga Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada puan yang bertanya. Satu soalan yang cukup penting. Kadang-kadang kita ada pesakit tapi kita tak faham bagaimana cara kita nak menyuruh mereka solat. Dan kadang-kadang yang pesakit tu nak solat, yang masalahnya tukang jaga tu pula tak solat. Auzubillah min dzalik. Baik. Yang jadi permasalahannya pertama sekali, kalau orang tu sakit yang disebut sebagai daimul hadas ataupun dia sentiasa sakit najis sentiasa keluar. Dalam kes-kes yang berkaitan dengan ni, sama ada dia dihukumkan sama dengan salisil baul ataupun ada sejenis penyakit namanya stoma, ataupun orang tu mesti pakai colostomy bag. Saya bawa contohnya kat sini, colostomy bag ni, iaitu
pesakit yang terpaksa menggunakan beg ini dia panggil panel dia, dan yang ini dia panggil bekas yang akan keluar najis nantilah. Panel ini akan menggantikan sebab dia mengalami kerosakan pada usus dia. Jadi dia akan sentiasa keluar najis. Dia terpaksa menggunakan beg kolostomi ni, ataupun saluran najis ni tak dapat digunakan lagi. Dia kena guna yang ni. Jadi najis yang masuk ke sini tak dapat dikawal. Mana boleh nak tahan? Maknanya kalau kita yang kadang-kadang yang biasa pun normal pun tak boleh tahan, sakit ni lagilah. Memang confirm tak boleh tahan keluar. Baik. Di sini saya nak berkongsi dengan para penonton yang dirahmati Allah. Kita sudah ada fatwa dalam hal ini. Kita merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan dalam e-fatwa, dalam JAKIM dan sebagainya. Pesakit-pesakit yang terpaksa menggunakan kolostomi bag ini termasuk mereka yang di kalangan uzur syar'i, yang diberi kelonggaran dalam sembahyang, iaitu tidak terikat dengan salah satu benda yang membatalkan wuduk, iaitu keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul ataupun dubur. Maknanya mereka ni khusus, dia kes itu diringankan, ataupun rukhsah di situ dipanggil rukhsah isqat. Maknanya dia buang, dia jatuhkan benda-benda ataupun perkara yang membatalkan wuduk dan juga membatalkan solat sebelumnya. Bagi kes dia tak batal. Okay, baik. Contohnya, mereka ni tak terbatal walaupun keluar najis tengah sembahyang. Walaupun keluar najis tengah sembahyang tak batal. Jadi penggunaan ini, beg kolostomi ini dianggap sebagai usus mekanikal, iaitu pengganti kepada usus yang asal dan merupakan sebahagian daripada perut. Ini keputusan fatwa. Dan ketika nak ambil wuduk, pesakit-pesakit tak perlu mengosongkan ataupun tak perlu nak tukar. Sekiranya penukaran ataupun mengosongkan beg kolostomi ini sesuatu yang sukar. Contohnya nak masuk sembahyang, kadang-kadang tak ada beg dah habis dan sebagainya, bila nak tukar sakit dan sebagainya, maka pada waktu itu dia boleh biarkan kolostomi beg tu dan ambil sembahyang macam biasa, dibantu oleh seorang pembantu dan sebagainya untuk dia ambil air sembahyang dan dia boleh sembahyang dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan yang lain ataupun dalam keadaan boleh ditukar, di sini yang saya nak sebut satu persatu. Baik, sama ada dia memakai kolostomi bag ataupun dia memakai satu lagi alat yang disebut sebagai kateter. Kateter ni akan dimasukkan dalam kemaluan untuk mengalirkan air kencing, dan kencing itu akan ditadah dengan satu beg. Ini beg dia, tuan-tuan. Sebab saya kena bawa dan tunjuk. Sebab kalau tak tunjuk, kan kita kata beg macam mana? Beg sekolah ke macam mana kan ceritanya? Okey, jadi ceritanya kita tunjuk beg ni, air kencing akan masuk ke dalam ini. Okay, air kencing akan masuk ke dalam ni. Jadi untuk waktu solat, dan pesakit-pesakit kena ingat, dan orang yang menjaga pesakit kena ingat, mereka ni hanya boleh bersuci dan mengambil wuduk dan sebagainya ketika sudah masuk waktu solat. Itu yang pertama. Dah masuk waktu baru boleh bersihkan. Kalau belum masuk waktu, tak boleh buat apa-apa lagi. Kalau dia bersuci sebelum tu, masuk waktu sembahyang, maka dia anggap suci. Bersuci tadi tu tak sah. Okey, sudah masuk waktu, baik. Sekiranya dia menggunakan kateter, yang ni dia menggunakan kateter, dia perlu cuci sedikit kat depan ni. Dia cuci sikit dan dia tutup dengan kain. Dia tutup dengan kain. Baik, sesudah itu, beg ini kalaulah dah penuh, dia tukar beg, digantikan dengan beg yang baru. Gantikan dengan beg baru. Kemudian ambil wuduk, selesaikan dia bersuci macam biasa, tolong dia ambil wuduk dan sebagainya. Sekiranya tak mampu berwuduk, tayamum, dia solat, dan waktu solat kalau keluar najis, maka dimaafkan. Begitu juga dalam keadaan kolostomi bag tadi. Sekiranya panel ni ataupun kolostomi bag ni mudah untuk ditukar. Contohnya dia boleh tarik. Yang macam ni dia reusable, dia boleh tarik. Kita tarikkan keluar. Kita cuci di sekeliling ni. Yang ini kan, panel ni dia akan dilekatkan di perut. Dia akan dilekatkan di perut pesakit yang dibuat lubang ataupun usus mekanikal bagi pesakit itu. Maka dia bersihkan kawasan ini sekiranya tidak mendatangkan mudarat. Maknanya dah kita belajar, dah tahu cara nak bersihkan. Dia bersihkan ruang ini. Kemudian digantikan dengan kolostomi bag yang baru. Ambil sembahyang macam biasa. Dilengkapkan wuduknya dan sebagainya. Menghadap kiblat. Kemudian sembahyang solat seperti biasa. Apa yang keluar itu dianggap termaaf ataupun dimaafkan. Dan solatnya sah, tidak batal dan tidak perlu diulang. Wallahu alam. Okey Ustaz, terima kasih. Kita ambil soalan ketiga daripada Pertubuhan Bina Insan. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haja Nafsiah. Ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Ya. Apabila kita menguap ataupun terbersin, jadi bacaan kita terganggu. Baik. Adakah kita patut ulangi ataupun kita teruskan saja bacaan kita? Baik. Terima Silakan, kasih. Ustaz.
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Hajah bertanya. Pertama sekali saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW tentang menguap ni. Hadis Nabi SAW menyebutkan at-tatha'ubu minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyarudhu mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Apa dia? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, adapun menguap itu datangnya daripada syaitan. Menguap itu daripada syaitan. Dalam satu hadis lagi disebut al-atis ataupun al-atas minallah. Orang yang bersin itu daripada Allah, datang daripada Allah. Bersin itu daripada Allah. Baik. Menguap itu datang daripada syaitan. Hendaklah seseorang mencegahnya, menahannya selagi boleh. Maknanya bila kita nak menguap tu kita kena tahan. Sama ada luar solat ataupun dalam solat. Dia dalam semua kes ni. Bukan maksud dalam solat tak boleh menguap dalam solat aja. Di luar solat pun kalau boleh kena tahan. Jangan pula sambil-sambil Allahu Akbar, sambil takbir tu Allah menguap sambil-sambil. Ambil masa menguap time takbir. Itu na'udzubillah min dzalik. Teruk kita ni. Apabila dia berkata contohnya setengah-setengah orang dia suka menguap, dia bunyi begitu tak? Dia kena demo sikit yang ni pun. Bila bunyi begitu, syaitan tertawa dalam mulutnya. Subhanallah. Jadi kita jaga-jaga lepas ni insya-Allah. Maka kalau kita perlu menguap pun dalam sembahyang, kita tahanlah. Kaciplah mulut tu dikatakan. Kita kacip. Bukan sekadar kita kacip pinang aja. Mulut ni pun kacip. Bila nak menguap tu tahan. Tahan menguap tu ataupun bersin. Bersin ni pun sekali, berulang kali. Sebab kadang-kadang bila syaitan nak mengganggu, dalam satu hadis riwayat At-Tabarani, syaitan bila dia nak ganggu kita, dia bagi solat kita ni bersin dalam solat. Berkali-kali kita bersin dalam solat. Tapi kena hati-hati. Kalau bersin kita itu mengeluarkan bunyi, memang bersin akan mengeluarkan bunyi. Tapi bunyi itu berbentuk perkataan. Contohnya, Hashim. Contohnya, yang nama Hashim minta maaf ya. Contohnya, Hashim, maka difahami perkataan itu batal semayangnya. Ya, difahami perkataan itu oleh orang. Tapi kalau dia sekadar bersin biasa ataupun dia tahan bersin dia, sikit-sikit dia tahan, maka dalam keadaan itu kalau dia membaca sesuatu berdasarkan soalan tadi, katakanlah dia baca Fatihah, selepas daripada contohnya ihdinas siratal mustaqim ataupun ihdinas sirata, tiba-tiba kita rasa nak muat ihdinas sirata, lebih kurang gitulah. Kita bersin, maka bacaan perlu diulang balik ihdinas siratal mustaqim. Ulang balik bacaan sama ada ketika kita nak mengantuk atau ketika menguap ataupun bersin. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Kita ada banyak soalan email, SMS dihantar kepada kami tentang solat ketika susah. Apa pun saya akan baca selepas kita berehat. Kita berehat dahulu. Jumpa selepas ini dengan soalan email ataupun SMS anda. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Lepas ni standby yang dah tanya soalan tadi, nanti kita bagi ada sagu hati sikit ya. Di hujung-hujung rancangan nanti saya kata okey silakan yang tanya soalan bolehlah datang pelan-pelan. Yang tak tanya lain kali tanyalah ya. 5 minit sempat satu soalan, 2 soalan. Kita minta Ustaz Usni jaga pendek-pendek ringkas-ringkas ya. Jawapan mantap ringkas. Satu soalan 1 minit ya. Boleh. Berapa soalan ni? Banyak soalan, tapi ambil 2 soalan je. Berapa? Apa dia soalan? Soalan pertama, tak boleh duduk tahiyat. Tak boleh duduk tahiyat awal. Sakit kaki, adakah dia boleh bersela? Boleh. Satu. Yang kedua, babysitter ni. Babysitter, dia jaga 30 baby. Babysitter, rumah nursery kan. Tak ada langsung masa untuk solat. Pengasuh. Boleh. Boleh dia solat. Boleh. Tak payah ambil, tak payah ambil. Tak payah tu. Ambil lain ya. Okey, ambil. Sebab dia kata tak ada masa tu, bukan masyaqqah tu. Malah tu. Asyik kentut boleh? Asyik kentut? Asyik kentut? Boleh. Okey. Lima minit masa tak? 5 minit je. Termasuk soalan ni? Termasuk dengan soalan yang... Tak ada dah. Tak ada. Dah last lah. Soalan 2 ni dengan tu sekali. Habis dah. Soalan 2 ni atau kesimpulan ya? Habis. Habis
tak jadi main hujan tu. Banjir. Dah. Ya. Tak sempat. Main siap. Akan datang tahun depan. Ya, masa. Masa tak mengizinkan kata penerbit. Baik. Sabar. Ya. Tak apalah. Cuma happy hari ni. Okay, stand by 1 minute. عمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Al-Raj. بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, saya akan bacakan soalan email anda, SMS anda kepada kami. Senah tanya satu soalan ni Ustaz Husni ya. Senah kita tanya. Dia sakit kaki dan tidak boleh duduk tahiyat awal. Jadi boleh tak Ustaz dia kata kalau saya duduk bersela bila masuk tahiyat tu, duduk bersela je. Ataupun duduk macam mana Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Soalannya tak ada duduk tahiyat awal, maka dia diharuskan untuk duduk bersila ataupun terus duduk di atas kerusi. Itu antara dua keadaan yang boleh dilakukan. Wallahu alam. Okey Ustaz. Soalan yang keseterusnya ialah Ustaz, saya ada masalah yang memang sangat susah, iaitu bila sembahyang saya asyik terkentut. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Adakah saya kena macam mana? Silakan. Baik. Terima kasih. Ini juga soalan yang berkaitan dengan masalah masyarakat kita juga. Semayangnya asyik terkentut. Yang peliknya time semayang je nak kentut tu. Time tak semayang tak kentut. Jadi susah juga tu nak jawab tu. Bila kita tengok kalau dalam keadaan begini, dia panggil sebagai satu keadaan yang serupa ataupun kita kiaskan kepada salisil baul. Maknanya angin dalam tubuhnya tidak boleh dikawal. Pertama, dia kena berubat untuk cari penyelesaian kepada masalah. Yang kedua, sekiranya dia terkentut juga pada waktu semayang dan benda itu memang tak boleh tertahan, berlaku secara automatik atau berlaku secara selalu ataupun sentiasa, maka perkara ini kita anggap sama kedudukannya macam orang salisis baul, dan keadaan itu dianggap pada waktu sakitnya itu dia dibenarkan solat dan tidak perlu mengulangi solatnya. Wallahu alam. Maknanya dia dikira sebagai orang yang sakit. Orang sakit. Okey Ustaz, tentang masalah banjir ni di setengah negeri Pantai Timur ni, banjir ni Ustaz. Kena pula pada hari Jumaat. Baik. Jadi ada yang pergi ke masjid, ada tak pergi. Jadi tak cukup jemaah 40 orang Ustaz. Yang ni kata nak buat Jumaat, yang ni kata buat Zuhur lah, tak cukup 40 orang. Apa penyelesaian? Silakan Ustaz. Baik, dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak buat Jumaat ataupun dia tak nak buat Jumaat kerana beranggapan bahawasanya tak cukup sah ataupun tak cukup bilangan orang untuk mendirikan Jumaat. Pertama sekali, kalau dia nak buat Jumaat, dia boleh salat Jumaat pada waktu itu, dan sekiranya hujan berlangsungan ataupun kesusahan nak datang, dia boleh jamak terus dengan asar. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, tak ada orang nak buat Jumaat, dia boleh gantikan terus dengan solat Zuhur, dan sekiranya perlu dia jamak dalam keadaan itu, dia boleh jamak terus sekali dengan solat Asar. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, tentang solat ketika susah, kesimpulan 1 minit setengah Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, inilah kita melihat betapa Islam sangat-sangat menjaga kemaslahatan umatnya. Islam sangat memberi sesuatu yang kita katakan jawapan tuntas kepada semua masalah. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah orang Islam sendiri yang tidak mahu serius dengan ibadah yang dilakukan. Sehingga baru saja sakit sedikit, baru ada masyakkah ataupun kesusahan sikit, mereka sudah merasakan kesusahan dan langsung meninggalkan satu kefarduan yang sangat besar dan hebat amanahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, solat ini merupakan satu-satunya perkara yang paling utama, yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Salatlah walau anda berada dalam keadaan macam mana sekalipun, kerana Islam ada jawapannya, Islam ada panduannya. Maka Islam itu sentiasa akan menyenangkan hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak agama itu dijadikan kamu untuk menanggung kesusahan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Sikit Ustaz, ni penting sangat Ustaz.
tentang yang jenis qada semayang ni, aku tak semayang tak apalah, kenanya qada nantilah. Baik. Sikit Ustaz. Baik, bila nak qada semayang ataupun dia nak menangguhkan semayang untuk qada, pertama sekali kalau dia tangguh semayang qada secara tahawunan, secara sengaja, dia berdosa kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Dosa besar pula tu tinggal semayang. Dan yang kedua, kalau biasa melakukan perkara ini, tolong tinggalkan perbuatan ini dengan segera, dan sekiranya dia mahu qada, maka qadalah solatnya itu dengan segera mungkin, setiap waktu dan setiap ketika, sehinggalah selesai dia mengqadakan solatnya. Kalau dia sengaja tangguh, berdosa besar di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kesimpulannya, salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Terima kasih Ustaz Ahmad Usnia bin Datuk Abdul Rahman, Pegawai Eksekutif Unit Dakwah Pusat Pengutusan Zakat Kuala Lumpur. Terima kasih Ustaz Izzuddin, dan juga terima kasih kepada penonton kita di studio Pertubuhan Bina Insan JKK Kampung Simpang Kalang, Raub Pahang, dan juga anda semua di mana saja dan berada yang menonton Al-Qudah pada petang ini. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada penaja hadiah penonton, iaitu Pustaka Salam dan juga Produk Di Hatiku, dan juga Aifa Health Sdn Bhd, dan Tajaan Sajian Olenda Catering dari Taman Bukit Indah Ampang. Terima kasih dan semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tugas